Orang bukan Islam tidak perlu takut kerana Kelantan menjadi contoh. Dan dalam sejarah sendiri, kalau kita baca sebagai contoh satu buku, ia ditulis oleh orientalis barat yang terkenal, The Preaching of Islam. Buku ini ditulis oleh seorang orientalis yang bernama Thomas W. Arnott. Di dalam itu dia menceritakan tentang dakwah Islamiyah. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Arab, Ad-Da'watul Islamiyah. Sejarah Islam ini bermula pada zaman Nabi sehinggalah jatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah pada tahun 1924. Dalam rumusan yang kita boleh baca daripada buku ini, dia sebut sepanjang pemerintahan Islam di seluruh dunia bermula pada zaman Nabi sehinggalah zaman kejatuhan Osmaniyah, tidak pernah berlaku dalam negara Islam ini orang bukan Islam dizalimi dan dianiaya kerana agama. Tak ada orang bukan Islam kena buat zalim kerana dia bukan Islam. Kalau ada orang bukan Islam yang dizalimi, ialah kerana kejahatan pemerintah, kerana kezaliman ketua negara pada waktu itu, tapi bukan kerana agama. Ini pengakuan daripada orientalis barat sendiri. Dan inilah yang kita telah buktikan di Kelantan daripada tahun 59 kita benih sehingga tahun 77. Daripada tahun 90 sehinggalah sekarang ini, orang bukan Islam tidak kita zalimi dan kita tidak khianati. Bahkan Islam inilah membawa perubahan di barat. Barat ni, waktu kita kagum dengan barat ni, maju, moden, membangun semua ni hasil daripada Islam. Orang barat boleh ilmu ni kerana mereka mengaji di negara Islam Spanyol. Islam memerintah Spanyol 800 tahun. Masa itulah orang barat, terutama daripada England, Perancis, mari mengaji di pusat-pusat pengajian yang kita panggil universiti lah ni, di Toledo, Granada, Cordoba dan juga Sevilla. Mari mengaji, hasil pada ilmu inilah mereka akhirnya membawa perubahan di barat. Berlakunya zaman Enlightenment, berlakunya zaman Renaissance, berlakunya revolusi industri, semua ni hasil pertemuan antara barat dengan dunia Islam. Sebab itulah salah seorang pengkaji barat, George Sutton nama dia, bukunya ialah Introduction to the History of Science. Dia tulis dia merasa kesal apabila tentera Islam kalah di sepadan Perancis. Masa itu tentera Islam menyerang sehingga ke sepadan Perancis dikalahkan oleh Raja Perancis yang hebat pada waktu itu, Charles Martel. Charles Martel ni ayah kepada Charlemagne, seorang raja Kristian yang hebat. Dia berjaya menyekat kemarahan Islam di sepadan Perancis sehingga terhenti penaklukan itu. Jadi George Sutton ini dia menyesal. Dia kata kerana tentera Islam kalah di sepadan Perancis itulah perkembangan ilmu, kebangkitan pemodenan di barat ini terhenti 100 tahun. Kalau Islam menang pada waktu itu, dia kata barat lebih cepat maju, lebih cepat membangun 100 tahun lebih awal. Maknanya Islam ni mari bawa perubahan. Kita yang tidak faham hari ni, kita ingat bila Islam ni nak tadbir cara Islam, meretah cara Islam, jadi mundur. Kita ingat kita akan undur ke belakang, kita tidak maju. Sedangkan Islam inilah yang membawa kemajuan dan perubahan dengan acuannya yang tersendiri. Dan inilah yang kita cuba buat di Kelantan. Dan insya-Allah dengan izin Tuhan kita benar besar pilihan raya ni. Kelantan ni kena letak target pilihan raya ni 14 kursi parlimen ni kita nak belakang. Kena letak lagu tu. Fikirlah kot mana sekalipun. Biar boleh 14 kursi. Bila boleh 14 kursi, kita benar banyak lagi di Malaysia. Dan insya-Allah Perikatan Nasional akan menjadi kerajaan baru selepas daripada 19 hari bulan nanti, insya-Allah. Itu yang kita nak, insya-Allah. Doa kepada Allah SWT, kerja dengan kuat. Kita kena tunjuk kepada UMNO, payah basuh. Payah basuh, payah nak buat kira. Maka kita kena buktikan kepada dia, dia ni sudah tidak relevan lagi. Sebagaimana kata Tekuli sendiri dan beberapa orang pimpinan UMNO ni sudah tidak relevan lagi. Kita buktikan, insya-Allah, dengan doa, dengan usaha, dengan perpaduan kita semua, kita melihat sebuah kerajaan baru selepas pilihan raya nanti, insya-Allah.